gambar fotografi. Gambar fotografi, gambar-gambar yang kita ambil daripada kamera ataupun apa-apalah. Hari ini kita gunakan kamera yang ada di smartphone kita dan sebagainya. Itulah gambar fotografi. Bagaimana hukum dia? Boleh ataupun tidak kita mengambil gambar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sambung muka surat 202. Tajuk penghinaan gambar menjadikannya halal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, penghinaan gambar menjadikannya halal. Jadi gambar yang tak boleh sebagaimana kita dah baca sebelum daripada ini ialah gambar untuk dimuliakan, tak boleh untuk diagungkan, tidak boleh, ataupun untuk dijadikan sebagai sesuatu perbuatan mencabar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu semua kita dah baca, hukum dia tak boleh. Baik, gambar yang boleh ialah gambar yang untuk dihina, yang tu boleh. Baik, setiap perubahan pada gambar yang menjadikannya lebih daripada diagung-agungkan dan lebih dekat kepada penghinaan, maka berpindah hukumnya dari lingkungan makruh kepada harus. Dia akan berubah hukum. Disebut dalam hadis Jibril alaihi salam dalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk masuk. Jibril datang rumah dan minta izin untuk masuk rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril pun minta izin, kita lagilah. Kita nak masuk rumah kena minta izin. Sama ada dengan bagi salam ataupun kita tekan loceng je. Sehingga dia menjawab dan kita minta izin untuk masuk ke rumah. Jangan terus masuk rumah kalau tidak dibenarkan oleh tuan rumah, walaupun pintu dia tak buka, pintu dia tak kunci. Tapi hari ni kita pakat-pakat kunci pintu lah, takut diketuk. Takut dia main sini lah, sampai mana lah, pintu diketuk. Dekat-dekat nak main kedah. Kalau ketuk agak-agak pacak nak buka pintu. Malam-malam pukul 10, pukul 11. Baik, tuan-tuan, jadi viral hari ni, ketukkan pintu. Lalu Rasulullah SAW menyuruhnya masuk. Dah minta izin, Nabi suruh Jibril masuk. Sila masuk. Jibril mungkin dia datang dalam bentuk manusia lah, merupakan bentuk manusia. Kalau datang bentuk asal dia, tak lepas masuk rumah.
Dia sayap dia 300 belah kanan, 300 belah kiri. Sayap dia sampai ke timur barat. Mana dia masuk rumah? Mana dia datang dalam bentuk manusia, macam dia datang pada Nabi waktu Nabi sedang mengajar di masjid. Dia datang, yang tanya Nabi apa dia Islam, apa dia iman, dan juga apa dia ihsan. Nabi kita masuk. Tetapi berkata Jibril alaihissalam, bagaimana aku nak masuk sedangkan di dalam rumahmu ada tirai yang padanya terlukis gambar. Balik tengok rumah kita. Saya dah confirm rumah saya, tirai rumah saya tidak ada gambar. Bukan kata gambar manusia, bukan kata gambar binatang, gambar pokok pun tak ada, gambar daun pun tak ada. Kosong, kosong, kosong. Ajar. Rumah Pak Jam macam mana? Ada gambar pokok pisang. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, bagi kosong comel lah. Tapi nak bagi ada pun boleh, tapi gambar-gambar daun, gambar-gambar bunga pokok boleh. Gambar binatang, kucing ke, gambar anjing lagi lah, nah, gambar babi, gitu. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, comel kosong. Bukan kata tirai baju kita tu. Baju kita pakai kosong macam saya pakai ni, tuan-tuan. Saya kosong, baju saya semua tidak ada gambar. Baju jubah ke, jubah memang tak ada gambar dah. Mana? Kalau ada bodoh lah. Jubah ada gambar. Baju kerja tak ada, saya tak ada pakai baju bunga pun tak ada. Kecuali hari Khamis saya pakai jugalah batik. Kami resmi pakai jugalah batik. Tapi hari lain baju saya raihan. Nah, bukan pakai macam ni di sekolah mana boleh. Yang ni pengetua kata kat saya, pengetua kata apa? Ustaz ni pakai macam ni pergi masjid ya. Di sekolah kena pakai seluar lah, kena pakai baju, tak nak pakai dalam, tak apa, pakai raihan. Nah, songkok hitam lah, tak main putih-putih ni pergi masjid. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia kena ada pakaian pakaian yang sendirilah. Nah, masjid ada pakaian dia, pergi kebun ada pakaian dia, pergi kerja ada pakaian dia. Kita ada undang-undang. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, baju kita pakai pun kalau boleh kosong. Nah, baju t-shirt pun kosong juga. Kalau boleh t-shirt tangan panjang. Saya sebut dah sebelum ni pada ini, lelaki elok sempurna pakai baju tangan panjang. Apa pun baju dia nak pakai, dan elok pakai yang kosong. Jalur pun tak ada. Ni baju apa? Bendera Malaysia. Tak apalah 31 Ogos. Baju bendera Malaysia dengan tudung-tudung bendera. Allahuakbar. Tak apalah, semangat. Nah, tapi comel kosong. Baik, lebih-lebih lagi kita datang solat lah. Jangan pakai baju yang ada gambar, lebih-lebih lagi atas belakang. Gambar ke, tulisan apa-apa jangan pakai, biar kosong, sebab takut mengganggu jamaah di belakang kita. Lebih-lebih lagi tu imam. Nah, jangan buat melawak. Pakai baju Ronaldo atas belakang, jangan kering, tu imam. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi malaikat kata, macam mana aku nak masuk tirai rumah kamu ni? Tirai rumah siapa pilih? Isteri ya. Nah, kita kerja banyak duit ya. Dia yang pilih, dia nak apa, cuma dia tanya kita, ni comel. Kalau boleh cepat sikit boleh. Ni nak balik banyak kerja. Allahuakbar. Jadi yang pilih dia. Nah, jadi kita tukang bayar. Tapi kalau tengok kita lepas ni tak boleh. Dia pilih gambar daun okey, dia pilih gambar pokok okey. Kalau ada gambar binatang, gambar manusia jangan beli. Nah, jangan dijadikan tirai gantung rumah kita. Malaikat Jibril tak nak masuk rumah Nabi ada tirai gambar. Dah isteri dia beli. Baik, kalau engkau nak menyimpannya juga, Jibril kata, kalau nak simpan juga tirai yang ada gambar tu, maka potonglah kepalanya, iaitu kepala binatang, ataupun potong dan jadikannya bantal atau alas tempat duduk. Macam ni. Jadi balik malam ni tengok tirai ada jenis-jenis gambar binatang, tarik tu macam mana? Buat sarung bantal, buat kain basahan mandi dalam bilik, ikut pulang pada kita. Nah, jangan ada tirai macam tu. Tak elok. Baik, bila jadi bantal, kita nak tidur letak kepala atas bantal, maka kita sudah menghina. Nampak? Kalau kita gantung tirai, dia macam memuliakan lah. Bila kita gantung kaki kita, tak bijak. Pakcik ni kok tirai. Kok jadi Spiderman ke apa? Boleh naik kok tu Spiderman. Hebat. Dia boleh jalan kok tu, naik tak? Itu
hanya trick kamera. Dengan ikut itu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tidak ada unsur penghinaan. Duk elok gantung situ, pijak tidak, kita duduk pun tidak, tidur atas pun tidak, maka dia ada unsur macam memuliakan. Maka tukarkan dia jadi letak di atas lantai. Contoh, kita hampar untuk kita nak makan, duduk di atas, kita duduk atas dia, penghinaan. Buat bantal, kita letak kepala atas dia, penghinaan. Buat alas kaki, kita pijak kaki, penghinaan. Tak apa. Tukarkan dia bagi jadi hina. Okey, tak ada masalah. Oleh kerana itu, Aisyah radhiyallahu anha yang melihat tanda kebencian pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun, dialah isteri dia, nak marah pun tak apa nak boleh perempuan ni, tuan-tuan. Dia kena hati-hati, dia dicipta daripada tulang rusuk. Dia bengkok. Kalau kita keras sangat, dia patah. Kalau kita lembut pun, dia naik kepala. Maka buat muka tak suka. Pacat pernah buat muka tak suka dengan bini. Dengan orang lain jangan, tak boleh. Dengan tu imam jangan buat muka tak suka. Alamat keluar buat muka tak suka dengan tu imam, pakai tak boleh nikah. Tuan-tuan, boleh buat muka tak suka bini. Bini pula dia kena cerdik juga, kena mengaji lah. Dia bini tak mengaji. Bila tengok suami muka macam tu, suami boleh buat muka macam tu, isteri tak boleh buat. Isteri buat muka macam tu berdosa. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, isteri mesti sentiasa senyum. Jangan menikah perempuan jenis muka masam. Tak tahan lama, lepas 2 tahun try-in. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, isteri kena sentiasa senyum je. Tak boleh buat muka masam. Suka tak suka, senyum. Suami tak boleh, bila tak suka dia kena tunjuk muka dia tak suka. Bila tunjuk muka dia tak suka, isteri kena tanya sebab apa muka masam ni. Daripada balik tadi sampai subuh muka duk masam. Masam tu tirai tu gambar kucing, buang. Bini suka kucing, sampai tirai pun gambar kucing. Nak macam mana? Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati ini, Nabi buat muka tak suka dengan Aisyah. Aisyah ni cerdik. Aisyah merupakan isteri Nabi dan dia merupakan perempuan yang paling alim dalam ilmu fiqh. Rujuk kepada Aisyah lah. Tak tahu apa, rujuk kepada Aisyah, hak perempuan lah. Dia alim. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka dia tengok muka Nabi, maka dia jadikannya 2 bantal. Mana Nabi tak suka, bila Nabi tak perlu cakap pun, dia tengok muka tak suka, dia tukar. Dia jadikan tirai dia bantal, sarung bantal, untuk bersandar sebagai menghinakannya dan menjadikan keduanya jauh dari menyerupai gambar yang dimuliakan. Bila kita potong-potong, jadi tubuh kucing tadi pun akan berpisah. Ekor putuh, kepala putuh, badan putuh. Jadi tidak ada gambar lagi dah. Dah putuh-putuh. Baik, para ulama salaf juga membenarkan kain bergambar untuk dihinakan, dan mereka tidak menganggap salah dengan memakainya sebegitu. Riwayat daripada Urwah bahawa dia pernah bersandar atas bantal-bantal kecil yang padanya gambar burung dan manusia. Ikrimah berkata, mereka membenci kalau gambar itu dipasang untuk dimuliakan, dan mereka tidak menganggap salah jika gambar itu di bawah tapak kaki. Mereka juga membenarkan gambar yang terdapat di tikar permaidani dan dia dibantal, dipijak atau dibaringkan kepala ke atasnya sebagai menghinakannya. Gambar tak apalah, jangan hak tu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nanti jumpa kucing sepak, tak apa, hina, pong sepak. Tak boleh. Jumpa anak kucing pijak, pijak. Tak boleh. Tak boleh hak tu, tak boleh. Yang boleh gambar sahaja. Walaupun gambar manusia sekalipun, kita boleh duduk di atas sebagai satu penghinaan, tak apa. Manusia betul tak boleh duduk atas dia. Baik, habis itu gambar yang dijadikan untuk satu penghinaan, maka boleh. Masuk tajuk seterusnya, gambar fotografi. Gambar fotografi, gambar-gambar yang kita ambil daripada kamera ataupun apa-apalah. Hari ini kita gunakan kamera yang ada di smartphone kita dan sebagainya. Itulah gambar fotografi. Bagaimana hukum dia? Boleh ataupun tidak kita mengambil gambar? Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya termasuk dalam golongan manusia yang tidak suka sangat gambar ni. Saya bukan ada gambar pun. Kemar menikah pun tak ada, macam dah. Rasa banyak Daniel pun rasa banyak.
Ada kawan-kawan dia orang panggil gila bergambar, gila sungguh. Orang Bali panggil maksik. Orang Bali kalau jenis-jenis ni panggil maksik, maksik sungguh. Maksik dia suka sungguh. Kalau suka ayam tak maksik ayam. Nah, gambar dia tu dalam album dia daripada masa dia sekolah rendah. Darjah 1 ada, darjah 2 ada, sampai darjah 6 masuk sekolah menengah pula ada tingkatan 1, 2, 3 semua ada. Ambil SPM ada, ambil PMR dulu. Dan di PT3 sebelum tu SRP ada semua. Masuk U ada, menikah ada, kerja ada semua. Berapa album aku pun tak tahu. Penuh satu bilik album dia saja kali. Oh, minat sungguhlah gambar. Aku tak boleh fikir sebab apa jadi gitu. Apa benda kerja? Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, apa bendanya yang kita dah ambil gambar banyak-banyak? Nah, sikit-sikit mahak perempuan yang kata apa? Hak perempuan juga dalam smartphone dia tu rasanya 5 gig ada apa gambar saja. Nah, habis kat gambar dia. Gambar lelaki dia ada lah sekali-sekala sekeping 2 hak dia. La ilaha illallah, minat sungguhlah gambar. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, tak boleh jadi gila macam tu. Sekadar hukum sikit-sikit tak apa. Kita sampai jadi macam tu bahaya nanti, tuan-tuan. Nah, baik tengok. Adapun gambar yang dia ambil dengan flash yang popular pada masa kini, dulu tak ada. Yang dikenali dengan fotografi, mana zaman Nabi tak ada lah. Semua itu merupakan perkara baru yang tidak terdapat pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Adakah ianya dibolehkan dan dikira sama seperti dalam hadis Nabi yang bermaksud dengan persoalan menggambar dan juru gambar? Nabi, hadis kita baca sebelum daripada ini. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah indallah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling teruk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ialah orang yang bergambar, mengambil gambar, melukis gambar. Masuk atau tidak kita ambil gambar dengan kamera, masuk atau tidak fotografi ini. Baik, mereka yang menentukan pengharaman ke atas gambar-gambar yang berjisim seperti patung dan seumpamanya tidak menganggap salah pada gambar atau menggambar yang serupa ini. Yang tak boleh patung, yang tak boleh lukis gambar manusia, yang tak boleh lukis gambar binatang hidup, tak boleh. Tapi yang ni mereka kata tak apa, masuk itu. Boleh, harus. Menurut pandangan yang lain, dikiaskan gambar fotografi ini dengan gambar yang dicipta pelukis. Alasan yang dinaskan oleh hadis itu pada penyiksaan juru gambar atau pelukis itu kerana cuba menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat tak boleh, dia kias pada tak boleh. Macam lukis juga, macam lukis binatang tak boleh, macam lukis manusia tak boleh, maka ambil foto pun tak boleh. Ada pendapat macam tu. Fotografi pula tidak dikira menandingi, menurut pandangan habis kat tu nah. Fotografi pula tidak dikira menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya tiada seperti yang selalu diputuskan oleh ulama fiqh. Baik, lihat fatwa Syekh Muhammad Bakhit, bekas mufti Mesir, bahawa bergambar dengan alat fotografi itu ibarat menangkap bayangan dengan cara yang diketahui oleh ahlinya tersebut dan ianya sama sekali bukan cara yang dilarang oleh Islam. Sebab dia tidak termasuk dalam menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bukan lukis manusia itu, hak lukis tu hak kita baca dah. Nah, yang ni kita bukan lukis, kita pergi ambil perak gitu, kita ambil hak Allah cipta juga, bukan kita buat. Kita tak ada lukis langsung, kita perak ambil, dia ambil bayang kita tu, perak dia masuk. Nah, jadi muka kita. Muka kita sama dengan kita, muka dalam gambar kita tu sama dengan kita. Tak apa. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kalau tak sama tak boleh. Maka haram kita menggunakan face app. Ni balik kita ke anak-anak kita sendiri tu pun. Haram kita guna face app. Pak Cak tahu face app apa dia? Muka Pak Cak kita boleh buh rambut panjang jadi comel aja. Boleh buh pipi merah.
La ilaha illallah. Hak perempuan boleh dia tukar jadi lelaki, buh misai, buh janggut. Ajak tahu orang. Hebatnya teknologi hari ni. Face app itu. Nah, hak hitam baca boleh putih. Dan kita boleh ubah muka jadi pelik-pelik. Hidung duduk sini, mata duduk sini, sepek sebelah. Hukum dia haram. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, walaupun bukan kita buat sendiri di muka kita, kita buat di kamera kita saja, di smartphone kita saja, tapi sudah mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muka kita tak sama dengan kita dah. Ni budak-budak suka, dia seronok lah. Ayah dia buat muka pelik kita. Tengok ayah, macam beruk. Sudah mengubah muka. Hak tu haram, fatwa dia. Orang kafir buat benar-benar. Jadi dia bukan ada hukum dia tu. Dia tu bukan ada hukum. Jadi kita nak beli kamera boleh beli, kita nak beli smartphone boleh untuk kegunaan kita, tapi bila kita nak guna, ada benda hak boleh, ada benda hak tak boleh. Hak boleh kita buat, yang tak boleh kita jangan buat. Tak payah gunalah. Dia punya face app tu tak payah guna. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati, sebab dia sudah mengubah hak wajah asal menjadi lain. Yang tu tak boleh. Tapi kita ambil gambar prak macam biasa, prak, ambil gambar bunyi tu kan, prak kan. Maka keluar muka kita sebiji, muka kita, mata kita, hidung kita memang muka macam kita pun. Itu harus, tak ada masalah. Kita tidak campur tangan melukis apa-apa langsung. Bila kita mengubahnya, hukum mengubah dalam face app itu, hukum dia adalah haram, sebab dikira sama dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita buat di gambar, bukan di tubuh kita sendiri. Dia nama dia sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' artinya kita nak mencegah takut jadi lebih parah. Macam zina tu memang hukum dia haram, tapi mukadimah dia tak boleh dah. Berpegang-pegang tangan, berdua-duaan khalwat yang boleh bawa kepada zina, haram dah. Sama lah. Kita walaupun kita tak buat di muka kita, cuma kita buat dalam gambar, tapi mungkin kita tengok comel juga, lepas tu buat, pergi Thailand bagi 10,000 tukar. Dia boleh jadi gitu. Maka kita sekat di awal, takut jadi macam tu, maka diharamkan di awal. Nama dia sadduz zara'i' dalam kaedah qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, kalau tidak ubah apa-apa, hukum dia adalah harus. Tengok apa. Inilah pendapat kita, meskipun ada juga kumpulan yang terus-menerus memberatkan persoalan ini dengan melarang semua jenis gambar. Ada kumpulan-kumpulan yang kata haram juga, tapi kita tak pakailah. Kita pakai boleh, tapi janganlah sampai jadi gila bergambar. Sikit-sikit sudahlah. Sebab boleh, jangan sampai banyak sangat. Dia macam garam dalam masakan, sudahlah gambar ni. Ada sekadar cukup sebagai kenangan sekeping dua sudah memadai. Tak payahlah daripada kita kecil sampailah tua gambar kita penuh dalam album. Dan penggambaran dan menganggap tidak boleh sama sekali, walau apa jua jenis sekalipun, dan rupanya termasuk bergambar dengan fotografi. Baik, namun begitu mereka membenarkan jika ianya darurah. Kita pakai hak ni sudahlah. Lebih selamat. Ataupun dalam hal yang sangat diperlukan, seperti gambar pengenalan diri. Jadi kita nak buat IC, kena ambil gambar, contoh. Syarat dia wajib ambil gambar. Kalau kita tak bagi gambar, kita takkan dapat IC punya. Maka tu nama dia darurah. Maka bolehlah bergambar, sudah. Untuk ambil gambar IC, sudah. Untuk ambil gambar nak buat pasport antarabangsa, sudah. Tak payah duk fikir banyak-banyak gambar-gambar ni. Pengenalan diri, pasport dan sebagainya. Ataupun kad pelajar. Kita masuk U kena ada kad metrik pelajar, maka kena ada gambar, boleh buat. Yang itu nama dia darurah, yang kita boleh buat, tak ada masalah. Semua itu tentu sekali tidak mengandungi tanda-tanda untuk mengagungkan diri atau bimbang ianya mencemari akidah. Baik, ini kerana keperluan untuk gambar tersebut sangat penting dan harus dititik beratkan daripada kepentingan gambar dengan cara melukis pada pakaian yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengharamannya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita ambil
pendapat yang dipilih, pendapat yang kita pilih, harus kita mengambil gambar dengan menggunakan kamera fotografi. Baik, itu hukum asas dia, tuan-tuan. Itu hukum asas. Baik, maka kita boleh bincang secara detail yang tak sebut sini. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, saya akan tambah beberapa perkara yang harus itu. Dia kaedah dia sama dengan kita hidup ni. Kalau seorang perempuan dia keluar rumah, macam mana keadaan dia? Perempuan, nah bila dia keluar rumah, macam mana keadaan dia? Mesti dia kena tutup aurat. Nah, maka gambar yang menutup aurat saja harus. Gambar tidak menutup aurat jangan. Walaupun kita kata ni nak pakai dalam rumah saja, mana tahu satu hari handphone kita jatuh hilang. Orang boleh buka handphone kita, smartphone kita, gambar-gambar kita tak pakai tudung tu banyak. Bahaya smartphone ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, pastikan nak ambil gambar bertudung. Ambil gambar bertudung. Kalau nak ambil gambar biasa jangan. Kalau nak ambil pun jangan simpan dalam smartphone. Lebih-lebih dia kita muat naik ke Facebook sebagai profil kita, gambar-gambar perempuan yang tidak menutup aurat. Lelaki juga bawa naik gambar tunjuk lutut dia aurat dia pula lutut tu. Tapi sekali dengan tubuh lah. Dia tunjuk lutut saja, tak apa, orang tak tahu siapa dia. Tunjuk di tubuh-tubuh pakai luar pendek, profil Facebook dia ataupun dalam WhatsApp dia. Tak boleh. Dia kena syarat, dia boleh tu asas, boleh mengambil gambar dengan fotografi asas, tapi gambar macam mana kita nak ambil? Mestilah gambar yang menutup aurat. Ada tak gambar masa nikah dulu tak tutup aurat? Banyak lah. Zaman Tok Nadok dulu ni, zaman dulu perempuan hak pergi Mesir pun tak pakai tudung, tuan-tuan. Zaman dulu dia tengok gambar ustazah dia tak pakai tudung. La ilaha illallah, mengaji Mesir. Tudung ni baru je Malaysia ni. Kan yang lama ni. Dulu mana ada. Dulu ayah saya, mak saya menikah tak pakai tudung dulu. Zaman Tok Nadok, zaman jahiliah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi gambar-gambar itu kita hapuskan. Gambar mak kita masa dulu, dia masa dia menikah dengan ayah kita dulu. Mak kita pun dah mati dah, ayah pun dah mati, ada kita simpan tu. Tak pakai tudung. Buat tudung bagilah. Kita ada teknik buat tudung hari ni. Tak apa, tak masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok, ada artis yang meninggal dunia pun ni, perempuan. Aksiden meninggal dunia. Dan tunjuk gambar dalam media sosial, buh tudung macam ni. Tudung tu buh dengan teknik ni gambaran saja. Dia tak pakai tudung. Tapi Muslim lah. Allah yarhamah. Tu aja. Allah yarhamah tak tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bukan Allah yarhamah. Allah yarham. Allah yarham Muhammad bin Karim lelaki, Allah yarham Muhammad bin Karim perempuan, Allah yarham Fatimah binti Ali. Dua-dua tu Allah yarham dua kata. Oh, mengaji mana Allah yarhamah, Allah tak tahu. Bahasa Arab ni mengaji dengan aku sebenarnya. Kan mengaji dengan siapa? Ayah Pin. Dia boleh tegur dalam internet dia tu, bukan Allah yarham ni perempuan, Allah yarhamah sedap dia tegur orang. Dia tu tak betul. Ketam nak ajak anak jalan betul kok mana. Dua-dua Allah yarham, tuan-tuan. Apa itu kak yarhamah? Lelaki Allah yarham, perempuan pula Allah yarham. Kalau kita nak bubuh Allah yarhamah lelaki tu, Allah yarhamah pakcak. Perempuan Allah yarhamaha Fatimah. Lelaki Allah yarhamuhu. Baca Allah yarhamu, Allah yarhamu, kayak yarhamah. Allah yarhamu macam itu. Bukan hambus, hamu. Perempuan Allah yarhamuha. Tu dhamir lelaki, hu, perempuan ha. Kita tak pakai dhamir, dua-dua tak pakai dhamir, lelaki tak pakai dhamir, perempuan tak pakai dhamir, maka Allah yarham dua-dua lah.
Kena faham boleh ngaji. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, yang boleh ubah kalau almarhum. Lelaki almarhum fulan bin fulan. Perempuan almarhumah. Oh, ada sebab dia ta marbuta. Lelaki almarhumu, perempuan almarhumatu. Almarhumatu bila kita berhenti wakaf, almarhumah bunyi dia. Oh, boleh tukar. Ni dak Allah yarham, Allah yarhamah. Tak tu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi taklah dosa. Nah, kita nak tak Allah yarhamah. Tapi memang tak tu. Kalau kita nak pilih bahasa Arab, maka tak tu. Kalau kecuali kita mengatakan Allah yarham dan Allah yarhamah ni bahasa kita. Kita jadikan dia bahasa Melayu dah. Kalau lelaki Allah yarham, kalau perempuan kita letak Allah yarhamah. Tak apalah. Tapi kalau kita ambil dia bahasa Arab, memang tak tu gitu. Dah dua-dua Allah yarham gitu. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, letak tudung. Sebab apa? Dah mati. Masa hidup tak pakai tudung, bila mati pakai tudung. Tolong tutup lah makna, sebab dia dah mati dah ni. Hidup tak apa lagi, boleh taubat. Mati nak taubat macam mana dah? Sebab tu bila kita tinggalkan gambar-gambar kita hak tak pakai tudung, esok orang tengok macam mana? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab tu ada artis, saya tak nak sebut nama, bila mereka dah bertudung, mereka pesan, nah. Hak terbaru boleh saya sebut nama kot. Aisyah. Aisyah tahu kenal Aisyah? Tak kenal. Hak suara tinggi. Dia kuat tudung lah ni kan. Dulu dia rock. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, dia pesan gambar-gambar dia masa zaman jahiliah hak tak tudung jangan dinaikkan lagi. Tolong buang, tolong padam. Saya tak nak lepas saya mati ada gambar-gambar macam tu dia muat naik. Nah, sebab apa? Sebab kita akan tanggung dosa. Sebab itu payahlah bila kita dah jahil dulu, lepas tu bertaubat, banyak dah benda hak kita lepas. Kita boleh pesan. Kalau orang bawa naik juga, dia tanggung sendiri, kita lepas dah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, jadi tak boleh kita ambil gambar dalam keadaan kita tidak menutup aurat. Lepas tu hak kerja kedai gambar macam mana? Kesian juga tengok ni. Hak kerja kedai gambar, nah, dia ambil gambar tu ada perempuan pakai tudung, ada perempuan tak pakai tudung. Walaupun Islam ada ramai tak pakai tudung. Hak kafir dengan kata apa memang dia tak pakai daripada awal. Kita ambil gambar report tu, duk proses. Duk tengok gambar tak pakai tudung. Dosa. Kita dijemput ambil gambar pengantin pula tak pakai tudung. Popra. Pendapatan kita ada masalah. Memang ada masalah. Nah, kita tak perasan. Sebab tu kita kena sentiasa mengaji. Kalau kita mengaji, pilih pengantin yang tanya sikit, minta maaf pakai tudung ke tak? Pakai tak apa. Saya pergi. Tak pakai, tak maaf. Cari Ahcong, cari Ramasami, saya tak pergi. Bila kita mengaji, dia ada sedikit masalah. Tapi biarlah kita ada masalah atas dunia, tuan-tuan. Kalau kita tak mengaji, kita tidak ada masalah atas dunia. Masalah kita lepas kita mati. Mana baik masalah atas dunia dengan masalah dalam kubur? Baca nak susah atas dunia ke susah dalam kubur? Biar dalam kubur kita tu luah. Atas dunia kita sempit pun tak apa. Jangan atas dunia kita luah boleh buat semua, masuk kubur sempit. Dan kubur sempit dah, akhirat lepas bangun esok masuk neraka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Islam macam itulah. Dia ada benda hak boleh kita buat, ada benda yang kita tak boleh. Kita kena ikut hukum hakam dia. Sebab kita dah ikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ikrar Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang kita ikut. Apa-apa diputuskan oleh Allah dan Rasul, kita tak boleh lawan. Dah kita ikrar. Bila kita lawan, takut ikrar kita terbatal, jadi murtad pula. Jadi hati-hatilah. Bila kita Islam, dia ada benda boleh, ada benda tak boleh. Yang kita nak kena akur, dan kita tak boleh buat. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, boleh tak kita nak gantung-gantung gambar di rumah ni? Gambar menikah. Gambar menikah gantungnya. Gambar keluarga gantung. Boleh atau tidak? Dah ambil gambar tadi boleh dah. Jadi nak gantung pula, nak masuk dalam frame pula, nak gantung pula. Boleh atau tidak?
Kita minum dulu. Baik, yang pertama sekali, kalau gambar tu tidak menutup aurat dan kita gantung di ruang tamu, bila tetamu datang dia boleh tengok dengan jelas gambar isteri kita tak pakai tudung, yang ni memang haram daripada awal, tak payah duk tanya tu. Yang tu haram daripada awal. Tak boleh kita ambil tak pakai tudung lepas tu letak di ruang tamu pula. Dalam bilik kita tu boleh tahan. Ruang tamu, siapa-siapa datang tu bukan mahram kita. Tengok gambar bini, oh mai bini tu. Dulu rambut penuh dah, ni botak. Allahu Rabbi. Nah, jadi kalau gambar kita menutup aurat, itu pun kalau kita nak keluar daripada khilaf, elok jangan digantung. Walaupun gambar menutup aurat, nak keluar daripada khilaf jangan digantung. Kalau kita gantung ada khilaf. Ada khilaf ni masalah. Tak gantung tak ada khilaf apa. Biar dalam kita punya album sudah nak tengok buka. Dan ni tak ada aku album, ada buah dalam tarik gitu kan. Tapi kenal jugalah pering simpan, takut rosak handphone tu, memang tak ada dah gambar tu. Nah, jadi biar dalam album sudah nak tengok buka. Tutup balik. Tak payah duk gantung-gantung lah. Kalau nak gantung boleh gantung, tapi gambar-gambar pokok bunga tu tadi gantung di mana? Bukan arah kiblat. Kalau tempat kita solat, itu bilik kita untuk kita solat, tak boleh gantung di depan arah kiblat. Bila kita solat kita duk tengok pula. Tak boleh. Arah kiblat tu biar kosong, masjid sama orang, jangan tulis apa-apa. Ayat Quran pun jangan depan arah kiblat. Tuan-tuan, kiblat kanan tak apa, kiri tak apa, sebab depan ni dia akan mengganggu orang bila solat, dia akan tengok, dia akan baca. Jangan tulis depan. Tanya tukang khok aman boleh, tukang khok tak boleh, dia nak duit. Tanya orang bisnes, tanya ustaz lah, tanya fatwa mufti. Baca kitab-kitab imam tulis dulu macam mana. Yang kata masjid ni, nah, walaupun di rumah ayat Quran pun kalau boleh tak payah lah. Ayat Quran bukan diturun untuk digantung. Quran diturunkan untuk dibaca dan diamal, bukan digantung. Ayat Quran hak gantung baca-baca. Tu dia. Buah ayat kursi gantung, lepas tu baca ke tak? Tak ada baca, tengok itu. Khilaf juga tu ayat Quran tu. Tak payah apa. Buah gambar bunga ros sudah. Bunga raya. Nah, buah gambar kiri kanan. Ayat Quran pun jangan, gambar-gambar kita pun jangan. Hak tidak ada khilaf dalam kalangan ulama. Lebih-lebih lagi gantung di kedai. Jengkreng tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat 1000 dinar. Gantung di kedai sebab apa? Murah rezeki, pala otak hang. Jadi tangkar tak boleh. Ayat Quran tak boleh ditangkar. Mana kalau ada ayat ni orang beli banyak lah, tak ada ayat ni orang tak beli, maka ayat tu pula bagi rezeki ke dia, bukan Tuhan. Haram gantung ayat wa may yattaqillah kalau itu dia kata boleh bagi rezeki pada dia. Akidah lah tuan-tuan. Yang bagi rezeki bukan yang Quran, yang beri rezeki Tuhan kepada ayat itu, Allah Subhanahu wa taala, bukan dia. Tu nama dia tangkal walaupun ayat Quran. Sebab itu ulama-ulama khilaf, tangkal boleh atau tidak kita tulis ayat Quran, kita buat tangkal. Nah, kalau hak jampi serapah memang tak boleh lah, confirm tak boleh. Ni ayat Quran, kita tulis ayat Quran, kita gulung-gulung buat tangkal, boleh atau tidak? Ulama khilaf berdua, tapi kebanyakan ulama memilih jangan buat walaupun ayat Quran. Sebab takut dia hanya bergantung pada ayat Quran, dia tak dengar adanya tangkal ayat Quran ni menyebabkan aku selamat daripada gangguan jin dan syaitan. Dia tidak bertawakal pada Allah, ayat Quran ditawakalnya. Jengkreng juga. Pak Cik ada tangkal. Baik tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati, elok jangan buat tangkal walaupun ayat Quran, jangan ada tangkal langsung. Nah, samalah di rumah kalau boleh ayat Quran pun jangan ada. Kita baca, hafal kita baca, takut benda. Jin tak boleh masuk kah? Kalau kita Quran kita letak di rumah, kalau kita sendiri tak baca, dia boleh tembus. Dia tak tembus dinding rumah kita, dia tembus tubuh kita.
Sebab tubuh kita tidak ada benteng, kita tak pernah baca Quran, tak pernah hafal Quran, dia kosong, tidak ada benteng, dia boleh tembus masuk jadi histeria dan sebagainya. Nah, jadi kita baca dan kita hafaz, itu sudah memadai daripada kita duk gantung buat perhiasan. Sebab ayat Quran bukan untuk perhiasan, dia untuk dibaca dan diamal. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, seterusnya, topik atau isu gambar. Baik, bolehkah bergambar lelaki dan perempuan? Boleh tak? Lelaki dan perempuan mereka dua. Boleh kalau dia dengan bini dia. Dia dengan mak dia. Dia dengan kakak dia, hak mahram. Tok dia ke mak nakal boleh. Dengan makwu boleh. Tak ada. Lelaki perempuan gambar berdua-duaan, mereka berdua saja, haram, tak boleh. Ramai-ramai tak boleh lah. Belajar sekolah satu kelas, lelaki duduk belakang semua, perempuan duduk depan. Ke lelaki depan, lelaki depan silap. Tu imam lelaki perempuan, tu imam lelaki, yang lelaki depan lah. Ladies first tu kafir. Ladies first kafir. Islam lelaki di hadapan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin. Sebab tu imam lelaki, tu imam perempuan tak boleh. Nah, kita ikut ladies first itu kafir punya. Kita tak boleh. Lelaki duduk depan. Dalam kelas pun lelaki atur depan, perempuan duduk belakang. Ambil gambar pun sama kalau boleh. Lelaki duduk depan, perempuan belakang. Kalau perempuan duduk depan, hak lelaki belakang dia diri pula tengok bawah. Nampak kembung tudung. Tu aja. Gelak apa? Baik, gambar-gambar yang pelajar sekolah tu boleh lah, haruslah. Tapi berdua gitu, tak boleh. Kena ada Islam macam tu. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, hak inilah banyak hari ini remaja kita, muda-mudi kita tidak ada batasan agama. Sebab tengok filem tak ada masalah pun. Lelaki perempuan naik motor berdua, duduk dalam bilik rumah sewa berdua-duaan, tak ada hal pun. Dia tiru lah. Dia suka tiru benda-benda macam ni. Nah, sebab itulah filem-filem tu dia kalau boleh kena ikut corak ataupun disiplin syarak, baru dia boleh bagi nampak, oh tak boleh rupanya lelaki perempuan sewa tu rumah. Dalam filem boleh je sewa. Anak-anak muda bukan mengaji masjid, dia mengaji dengan filem. Maka filem kata boleh, dia pun kata boleh. Cuba filem buat, tak boleh ni. Kita tak boleh duduk rumah sewa sama. Lelaki kena sewa rumah lelaki, perempuan kena sewa rumah perempuan sahaja. Perempuan sahaja, ni lelaki sahaja. Barulah filem tu boleh berdakwah pada orang. Ni filem tidak boleh jadikan medium dakwah hari ni sebab dia bercanggah dengan syariat. Filem cara dia buat bercanggah terang-terang dengan agama. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita masuk topik dan juga atau isu gambar. Telah jelas di sini topik penggambaran ini dengan memberi kesan dalam hukum Islam tentang haram atau tidak. Tiada seorang Muslim pun yang memberikan penentangannya terhadap pengharaman sesuatu gambar apabila objeknya bertentangan dengan akidah Islam atau berlawanan dengan syariat Islam dan peradaban. Kita Muslim tak boleh kata tak terima, kena terima. Sebab Muslim artinya menyerah diri. Aslama yuslimu islaman artinya menyerah diri. Muslim ialah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan bersedia untuk mengikut segala arahan sama ada suruh atau larang. Itu Muslim. Jadi kalau kita Muslim kena ikutlah, tidak boleh lawan hukum hakam agama. Baik, umpamanya menggambarkan kaum wanita dalam keadaan bogel, tak boleh. Sama ada melukis wanita berbogel ataupun mengambil gambar wanita bogel ataupun memvideokannya, hukum dia sama, haram. Atau separuh bogel, pakai skirt, dia tidak bogel seluruhnya, separuh bogel dengan menampakkan alat sulit dia, alat kemaluan dia. Mereka bertujuan membangkitkan nafsu syahwat dan menimbulkan keinginan duniawi. Ini jelas berlaku dan sering dipaparkan di dada-dada akhbar dan ditayangkan di panggung-panggung hiburan.
Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Di kulit-kulit majalah banyak nah, gambar-gambar cover depan yang menggairahkan. Nah, jangan beli tu. Kalau depan dia macam tu dah, dalam dia tu lagi lah macam-macam gambar. Jadi tak layak kita sebagai seorang Muslim ada gambar-gambar macam ni dalam rumah kita. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Gejala seperti ini sudah pasti mendapat perhatian seluruh masyarakat dan tindakan berani perlu dilakukan. Kita kena beranilah dengan mengharamkan produk-produk sebegitu yang boleh merosakkan iman dan akidah khususnya umat Islam. Pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat perlu untuk mengekang dan menghalang ianya ditayangkan atau diperlihatkan kepada tontonan umum demi kestabilan masyarakat dan negara. Oh yang ni masalah tuan-tuan. Kalau dalam internet memang masalah sebab kita tak boleh nak sekat. Dia benar dunia. Malaysia tak boleh sekat tuan-tuan. Nah, tak boleh sekat. Kita nak sekat sama ada kita sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi yang tertentu dalam kita punya smartphone ataupun kita punya laptop ataupun kita menggunakan akidah iman yang ada. Jangan masuk tempat-tempat tu. Nah, sebab kita tak boleh, Malaysia tak boleh, negara Islam tak boleh nak tutup benda tu. Sebab dia global. Maka yang perlu kita bagi ialah iman, akidah. Nah, pesan. Sebab tu ulama-ulama pesan kalau boleh lah anak-anak kita ni depan-depan kita lah. Kita bagi handphone tu depan-depan kita dia guna. Masalah hari ni kita bagi handphone dia masuk bilik kunci, masuk bilik kunci, masuk bilik kunci. Tak apa ustaz, dia tak tengok gambar lucu. Lepas tu PUBG lagi jahanam. Main game lagi jahanam. Nah, dia jadi semangat panggil minat tu, ketagih game tu lebih pada ketum weh. Ketum minum anak kita ketum. Tak minum kan? Minum yang tebu kan, tapi game teruk dah ketum weh. Sampai mati berapa banyak dah. Tagih game. Sampai tak tidur. Gini. Game pula gambar bunuh semua. Tembok tak berhenti. Tu esok aja anak kita menembak orang. Dah duduk main game berbunuh orang hari-hari. Walaupun tak berdosa, game bunuh tak berdosa, tapi mendidik anak-anak membunuh dengan game. Tembak tak berhenti. Boleh senapang ke dia, habis kita. Satu masjid tembak. Berat sungguh lah tuan-tuan. Terima kasih yang dirahmati sekalian. Sampai ibu bapa suruh pun tak peduli ya. Ni tambah budak-budak balik rumah sekolah ni. Online apa? Dan dia boleh smartphone ke dia tak tahulah SPM tahun ni macam mana, aku pun tak tahu. Nah, SPM buka sekolah start terus. Tak ada masalah. Lepas balik rumah boleh datang tu. Tak ada apa. Terima kasih yang dirahmati. Kalau dia motivasi tinggi tak apa. Nah, kalau sekolah-sekolah biasa. Sekolah saya tak apa. Elit punya sekolah. Budak-budak jenis suka mengaji. Sekolah kami tak masuk kelas pun tak apa. Budak tak main ngaji semua. Tak happy tengok. Aku benarkan pergi zero. Pergi kelas cikgu tak masuk. Budak-budak bukan melompat. Buka main buat latihan. Cakap pun payah kita tanya slow. Jadi betul semua. Budak-budak A macam tu lah. Budak-budak hak A kan melompat atas kepala orang. Untung mengajar sekolah macam tu. Tapi jadi letih ke, jadi payah ke, jadi malu. Aduh, buah sangat pun payah. Jadi cerdik sangat pun payah. Allahu Rabbi. Nah, buat-buat ni tak apa. Hantar time mana tak apa, kerja buat nota. Ni hak jenis otak A. Hak masuk 5A semua. Tak munasabah masuk 5A keluar 10E. Tak munasabah. Nah, tu budak-budak. Kalau budak sekolah biasa, hak biasa pun lompat dah, balik rumah lagi lompat lah. Tengok kehadiran dalam online tu. Nah, kalau kami tinggi.
Kami 80% lah boleh kata, sebab ada juga tempat-tempat yang tidak boleh dicapai capaian internet. Ada kampung-kampung, Bali jangan sebut, Bali okey. Budak-budak Bali jangan keren. Guna you mobile, apa kah? Selcom, jangan bawa Selcom. Ni uji mobile. Balik dia tak ada capaian internet. Jadi dia nak buat apa? Main game dia dah. Baik, tuan-tuan, saya berdoa semat yang dirahmati sekalian gitu. Jadi benda macam kita tak boleh nak sekat. Negara Islam tak boleh sekat. Kita sendirilah yang kita ajar anak-anak kita, ajar anak didik kita, jangan masuk benda-benda macam itu sebab dia boleh meracun akal fikiran. Jadi kita lagi. Baik, apabila menggambarkan orang kafir zalim, kita lukis gambar orang kafir, orang zalim serta orang fasik yang banyak buat dosa besar yang mana sewajarnya wajib ditentang oleh orang Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan membenci mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Patut kita benci, kita pergi lukis gambar dia, kita agungkan pula. Tak boleh lah. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk bergambar atau menyimpan gambar seorang pemimpin yang mengingkari wujudnya Tuhan. Ambil gambar dengan Benjamin Netanyahu. Duk bunuh orang Islam Palestin apa punya gambar. Kita boleh pergi selfie dengan dia. Donald Trump. Tak payahlah kapi-kapi itu. Kat kawan kita dalam kelas boleh tahan. Ini pemimpin jahat ni. Tak boleh. Dia bermusuh dengan orang Islam. Tak boleh. Dia menyokong Israel. Tak boleh. Kita ambil gambar duduk dengan dia selfie. Tak boleh. Tak boleh. Menyimpan gambar seorang pemimpin yang mengingkari wujudnya Tuhan kaum ini, atau seorang pemimpin penyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyimpan gambar seorang Yahudi atau Nasrani, jangan. Yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak terima Nabi Muhammad, kita duk simpan gambar dia buat apa? Kita patut kena menjauhi dia. Sebab kita kasih dengan Nabi, maka kita kena jauhi dia. Tapi tak boleh buat zalim dengan dia. Kita masih jaga kemanusiaan, tapi tak boleh kawan rapat dengan dia. Begitu juga seseorang Muslim itu tidak mahu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang yang menyebarkan perbuatan zina dan gemar membuat pencabulan terhadap masyarakat seperti artis dan bintang filem yang terlampau sangatlah. Tak boleh. Termasuk dalam pengharaman juga ialah gambar-gambar yang melambangkan penyembahan syirik dan sesat, upacara agama ritual yang berlawanan dengan Islam seperti berhala, patung, salib dan umpamanya. Barangkali juga kerana kebanyakan dari tikar, permaidani, tirai dan kulit bantal yang diimport ke kota Madinah zaman Nabi lah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambar yang seumpama ini. Riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, dia tidak pernah membiarkan sesuatu yang dibawa ke dalam rumahnya ada padanya lamban salib. Nabi tak benarkan sekali-kali apa-apa yang dibawa masuk dalam rumah dia ada lambang salib ataupun lambang agama lain, melainkan dibuangkannya, iaitu dipotong atau seumpama dengannya agar tidak terlihat salibnya lagi. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, maka kita tak boleh pakai pakaian yang ada salib. Yang jelas-jelas salib lah. Jelas-jelas tu gambar salib, tak boleh pakai. Kalau kita pakai solat, hukum dia haram. Kalau kita pakai solat, baju kita ada gambar salib, seluar kita ada gambar salib, contoh. Kain pelikat kita ada gambar salib, contoh. Kita pakai solat sah, tidak masalah. Tapi perbuatan kita pakai baju, pakai pakaian yang ada gambar salib ataupun tanda-tanda agama lain, hukum dia haram dan berdosa. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tak guna untuk solat, makruh. Tapi guna untuk solat, dia menjadi haram. Jangan pakai. Sejadah, tengok sejadah dia. Dulu sejadah gempar, sejadah ada gambar salib. Tapi betul-betul salib lah. Dia bukan huruf T sahaja. Ni huruf T pun jadi jengkrangnya. Tengok tingkat rumah. Kan dia buat dia buat itu. Nampak jauh macam salib. Rumah Kristian. Tu huruf T. Tapi kalau kita elokkan buat cabang itu, takut menimbulkan fitnah pada orang.
Ni jelas-jelas memang dia lambang salib tu, hak pakai yang pakai rantai salib lagi lah teruk, tuan-tuan. Jadi tak boleh kita pakai pakaian sejadah kita sujud pun tak boleh. Pastikan dia bebas daripada lambang salib. Kena cek dululah. Nah, kalau ni banyak orang nak menganiaya kita, dia buat salib itu. Banyak orang kafir ya. Dia yang buat benda tu, dia akan buat, dia letaklah di mana-mana bagi kita tak perasan. Selagi kita tak perasan tak apa. Bila dah perasan kita tak lihat. Nak pakai juga boleh. Baju kita beli mahal baju. RM1,200 baju. Tak cak baju apa ringgit? RM12 bandar punya baju. RM1,000 baju. Elok-elok pakai, ya Allah. Betul-betul lambang salib. Takkan nak buang bazir baju tu. Kalau buang bazir ya, maka kita carilah kaedah untuk kita nak buang lambang itu. Sama ada kita cat dia, nah bagi dia hilang. Mana bagi dia hilang rupa bentuk salib itu, boleh pakai ya? Tak boleh pakai sebab ada lambang itu. Bila kita dah buang, sama ada kita kikis takut rosak pula baju ni. Nah, maka kita ambil dye, kita tarik. Kalau baju tu warna biru, ambil biru. Kalau hijau. Kalau oranye. Hitam. Kita buang biar dia tak nampak bentuk salib. Boleh pakai baju mahal lah. Baju RM12, koyak buang lah pakai buruk. Ni kira benda mahal, jangan buang. Dia kira membazir. Nah, bagaimana kita boleh buang gambar tadi, ataupun kita boleh menghilangkannya dengan apa cara sekalipun. Kita boleh jahit ke, buat kita tambah bagi jadi bulat sikit, tidak nampak salib, boleh. Buatlah apa cara sekalipun bagi jangan nampak gambar itu, boleh pakai pemula. Dia bukan najis. Lambang salib itu bukan najis. Kalau najis tak boleh Memang kita buat kat mana pun dia ada situ je najis. Tak boleh dia bukan najis. Dia tak boleh kita pakai saja. Bila kita buat unsur gambar itu, maka bolehlah kita pakai balik tak ada. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati Tuhan. Jersey bola tak boleh. Bukan kita berjubah nak pakai solat. Kita pakai jersey bola sepak yang ada laman salib, tak boleh. Ataupun gambar arak, ataupun apa dia tulisan-tulisan yang menunjukkan atas arak, kasbet contoh, tak boleh. Gambar botol arak contoh, tak boleh. Jangan tak. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amil fathi lamma ra'a as-suwar allati fil baitil haram lam yadkhul hatta amara fa muhiyat atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan kota Mekah, pembukaan kota Mekah, apabila melihat patung-patung berhala yang berderetan di dalam Masjid Al-Haram, 360 patung ada itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam enggan memasukinya, dia tak nak masuk. Sehingga disuruh menghapuskannya, lalu dihapuskan semuanya sekali. Ianya tidak diragukan kerana gambar-gambar dan patung-patung yang berada di situ melambangkan penyembahan berhala kaum musyrik Mekah dan lambang kesesatan mereka yang terdahulu. Samalah kalau baju kita ada patung, ada gambar patung yang disembah, tak boleh juga. Macam salib hukum dia. Tak boleh. Baik, selesailah hak belakang ni, tuan-tuan boleh baca hadis yang kedua baca sendiri. Jadi kesimpulan hukum tu dia nak buat kesimpulan saja. Kita tuan boleh baca sendiri saja tanpa saya baca. Kita akan masuk tajuk baru 2 minggu lagi, memelihara anjing tanpa keperluan. Boleh ataupun tidak, insya-Allah kita akan baca 2 minggu daripada sekarang. Minggu depan kita masalah imam dan juga makmum. Jadi masa pun dah lewat tuan-tuan. Saya kalau ada soalan saya nak jawab dalam 3 soalan saja. Jika imam sudah mula baca surah Al-Fatihah, apa hukum jika makmum baru nak baca doa iftitah? Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila kita solat jamaah, kalau kita solat di pada awal dengan imam, tak apalah, kita sunatlah baca iftitah. Tapi kalau kita datang lewat sikit, kita takbir tu, imam dah habis iftitah, dia dah mula baca Fatihah. Kalau kita nak baca iftitah, boleh.
Dengan syarat kita yakin selepas dia baca Fatihah dan dia baca surah tu kita sempat untuk rukuk dengan dia. Baik, lepas kita baca Fatihah kita nak kena baca, lepas kita baca iftitah kita nak kena baca Fatihah pula. Takut nanti dia baca lepas tu dia baca wal asri je, apa waladhdallin amin, dia pun tunggu sah. Lepas tu bismillah wal asri dia pun laju. Jadi kita dah habis kita, dia wal asri kita buat alhamdulillah. Jadi memang kita tak sempat. Memang kita tak sempat. Nah, maka yang eloknya bila kita masuk solat ni imam dah mula baca Fatihah, tak payah baca iftitah. Takbir Allahu akbar, dengar dia baca Fatihah. Tak payah menyibukkan diri lagi nak baca iftitah sebab takut tak sempat. Ada tu imam dia jenis lupa waladhdallin amin Allahu akbar. Dia rukuk tu tak baca surah. Dia nak balik awal. Dia surah ni sunat dia kata. Yang dia rukuk Fatihah waladhdallin amin, kita pun amin, kita pun nak baca Fatihah. Kita duk baca ni. Kita duk baca iftitah. Nah, dia terus rukuk. Kita tak ada macam. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ataupun dia surah pendek, maka jangan baca lagi iftitah. Tidak disunatkan lagi kita baca iftitah sebab dia berkemungkinan kita akan tertinggal. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, kita duduk di taman perumahan. Ada kawan-kawan kita upah kawalan malam secara sendirian dan kena lalu dan ronda juga depan rumah kita. Kita tak bayar atau suruh atau akad pun. Jadi ronda tu minta kita bayar juga pencerahan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ada taman-taman dia ada security. Jadi dia ada hak duduk ronda malam-malam. Jadi kita kena bayar lah untuk apa dia sagu hati kepada hak peronda-peronda tu. Diuruskan oleh satu kumpulan AJK taman kita kata. Dia ada pengurusi dia ada AJK dia. Jadi taman tu mungkin tempat taman tu mungkin banyak kecurian dan sebagainya di masyarakat, jadi takut. Jadi dia buat pasukan pemantau, tapi kena bayar sebulan, contoh 50 kan, dengan persetujuan ahli taman lah. Jadi kita tak nak bayar. Kita tak nak bayar. Bila kita tak nak bayar tak apalah, tapi pihak peronda tu lalu juga depan rumah kita. Dia duduk ronda juga. Bila dia ronda, dia minta duit dengan kita. Jadi macam mana dia minta pencerahan. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi benar-benar macam ni lah kita kena ada toleransi sebenarnya. Kalau dah buat macam ni, dia kok mana cerita pun kena terima untuk ahli semua taman. Kalau tidak payah. Contoh rumah tengah-tengah sekali. Rumah pakcik lah kita kata. Ini geng backing sikit ni. Hak sebelum dia semua masuk bayar. Hak lepas dia pun bayar kok. Jadi hak ronda sampai rumah dia kan nak terbang naik ke atas. Dia mesti lalu rumah dia. Jadi janganlah jadi tak hidup masing. Ayaklah. Tak rugi pun. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, apa-apa pun kawasan kita ada orang jaga, jadi kuranglah sikit risiko rumah kita dipecah dan sebagainya. Jadi eloknya kita terima je lah. Kalau kita tak terima je jadi masalah. AJK tadi pun masalah, pemantau pun masalah, kita pun jadi macam hidup macam tak masuk orang pula di taman tu. Jadi kalau kita jenis kaki masjid, kaki masuk orang, kita kena masuk lah. Jangan kita escape benar-benar macam ni sebab dia akan jadi masalah. Dalam taman kita akan jadi masalah. Kita akan jadi masalah kepada orang. Jangan jadi masalah pada orang. Sebab tu Nabi sebut al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam inilah orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangan dia, dan dia tidak buat masalah pada orang lain. Jadi kalau kita hidup dalam satu komuniti, maka kita menjadi masalah pada orang lain, maka kita bukan Islam yang sebenar-benarnya. Kecuali benda tak elok. Tak elok tak boleh. Ni kita kena bayar sebulan RM10 untuk karaoke. Jangan. Pajak.
Bak karaoke sebulan sekali, jadi kena banyak duit. Yang tu kita tak boleh bayar. Karaoke pula campur pula lelaki perempuan, sudah confirm haram. Jadi kita seorang tak bayar, tak bawa tu. Itu kita Islam yang sejati, kita tak masuk benda-benda maksiat. Apa jadi pun aku takkan masuk. Macam tu. Itu Islam, itu betul. Tapi kalau sekadar untuk pemantauan malam-malam jaga ni, dia harus boleh. Nah, boleh. Maka kita tak payahlah tak masuk, kita masuklah. Nah, kecuali kita ni sengket sangat, tak ada duit, kita kena nyatakan pada AJK, saya memang tak boleh. Duit saya cukup-cukup untuk makan saja. Nak lebih, nak bayar tak boleh. Maka mungkin ada pengecualian, dikecualikan kita ni, dan tetap juga dipantau. Nah, tapi hak masalah gaji 15,000. Kereta ya Allah 3 biji. 50 ringgit tak boleh, bakat rumah. Itu toleransi kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri. Islam banyak ajar. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu, berbantu-bantulah kamu dalam urusan baik-baik, takwa dan sebagainya. Nah, yang tak boleh, jangan membantu dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegang ayat tu, kita boleh masuklah kalau kita mampu. Okey, satu lagi lah saya nak jawab. Apa hukum gambar fotografi yang di frame dan digantung di dinding seperti gambar anak terima jazah? Tadi saya sebut dah, eloknya tak payah digantung, letak dalam album sahaja, ataupun frame tu sekadar letak atas meja dia, sudahlah. Atas meja tu tak gantung. Mana? Molek lagi tutup gitu. Nah, ni. Buat itu. Rasa nak tengok. Gambar bini mati lama dah ada lagi mestianya, tapi menikah baru. Tak payahlah gambar bini mati, tak payahlah. Orang dah mati dah, tengok jadi sedih, nak nikah baru pun payah. Buang gambar bini baru sudah lah. Oh, tak reti semua. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan ada biar gambar dalam album tak apa. Nah, ni lah WhatsApp wadah. Buat profil bini baru, bini lama. Hak lama tidak. Ada. Baik, jadi sekadar itulah tuan-tuan, dah lewat dah. Nah, kita akan jumpa pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu kelemahan di sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.